Baik, dalam masa yang sama kita ingin membawakan perincian tumpuan di sidang Dewan Rakyat. Kita akan bersama dengan rakan setugas Umavati Ramayah yang telah pun berada di Parlimen untuk berkongsikan cerita menarik di Parlimen itu sendiri. Umar, mungkin boleh berikan perincian apa perkembangan terkini berkaitan dengan urusan di Parlimen? Baiklah Hafizi, kalau minggu lepas kita menyaksikan belanjawan pertama yang dibentangkan di bawah Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan diluluskan selepas majoriti ahli Dewan Rakyat menyatakan sokongan ke atas rang undang-undang perbekalan 2023 dan hari ini beberapa isu terus menjadi tumpuan dalam Dewan Rakyat hari ini dan antaranya soalan yang dibangkitkan oleh ahli Parlimen Petaling Jaya Lee Chian Chung yang meminta Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri untuk menyatakan mengapa Proton masih lagi diberikan pelbagai layanan istimewa memandangkan ia bukan lagi kereta nasional malah miliknya juga hanya 51% dikuasai oleh rakyat Malaysia dan sama ada apakah layanan istimewa ini akan dimansurkan. Dan menjawab soalan itu, Timbalan Menteri Perdagangan dan Industri Liu Ching Tiong berkata pengeluar kereta nasional Proton Holdings Sdn Bhd itu diberi layanan istimewa kerana masih lagi memenuhi kriteria-kriteria yang digariskan oleh kerajaan dan kita dengarkan dulu jawapan beliau sebentar tadi. Berdasarkan status semasa, Proton masih memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Sebagai contoh, Proton telah menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan iaitu sekitar 8,500 orang di mana 90% adalah rakyat tempatan. Selain itu, Proton telah melantik lebih 180 syarikat tempatan tahap 1, Tier 1 dalam rantaian pembekalan keseluruhannya dan nilai purata perolehan tempatan adalah di antara 75% sehingga 80%, terutamanya bagi model-model yang dibangunkan secara tempatan sepenuhnya. Proton juga telah menjalankan aktiviti R&D tempatan bagi membolehkan Proton membuat platform, upper body dan enjin sendiri bagi model-model seperti Persona, Iris, Azora, Saga dan pelbagai model lain sebelum ini. Itu tadi jawapan yang diberikan oleh Timbalan Menteri Perdagangan dan Industri dan selain itu antara soalan lain yang turut mencuri tumpuan adalah soalan yang dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Indra Mahkota Datuk Seri Saifuddin Abdullah yang meminta kerajaan untuk menyatakan langkah-langkah yang akan dilaksanakan dan direalisasikan reformasi pendidikan dalam kalangan institut pengajian tinggi di negara ini. Dan menjawab soalan itu, Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Muhammad Yusof Abdal berkata Kementerian Pendidikan Tinggi sedang membentuk satu jawatan kuasa khas yang bertanggungjawab untuk membuat semakan dan kajian secara mendalam, terperinci dan objektif ke atas dasar-dasar pendidikan yang sedia ada. Dan menurutnya matlamat dan mandat utama jawatan kuasa itu adalah untuk melihat kekurangan, kelemahan, malah kekuatan dasar-dasar sedia ada dan seterusnya memberi saranan serta pandangan kerajaan. Dan kita dengarkan dulu jawapan beliau dalam Dewan Rakyat sebentar tadi. Untuk makluman Tuan Yang di-Pertua serta Yang Berhormat Indra Mahkota, keahlian jawatan kuasa ini akan melibatkan tokoh-tokoh dalam pendidikan tinggi dan tokoh-tokoh terkemuka industri yang boleh menyumbang idea dan buah fikiran yang bernas secara holistik bagi meningkatkan kualiti dan prestasi penyampaian pendidikan tinggi. Jawatan kuasa ini akan diperuntukkan masa 3 bulan untuk mengemukakan dapatan dan saranan penambahbaikan yang bakal menjadi asas pembangunan plan induk pendidikan tinggi negara kita. Selain itu, antara soalan yang turut mencuri tumpuan Dewan Rakyat hari ini adalah soalan yang dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Berhad Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di mana beliau meminta kerajaan untuk menyatakan langkah serta bantuan yang disediakan bagi menampung peningkatan mendadak kos bagi mengerjakan ibadat haji dan umrah yang mampu memberi kesan secara terus terhadap mereka yang beragama Islam. Dan namun soalan itu tidak dijawab secara lisan, sebaliknya akan diberikan secara bertulis memandangkan
Datuk Seri Ismail Sabri tidak berada dalam parlimen ketika soalan itu dibangkitkan, dan soalan lain yang turut menjadi fokus adalah soalan dari Ahli Parlimen Mersing Muhammad Islahuddin Abbas yang meminta Menteri Pertanian untuk menyatakan sejauh mana pelaksanaan skim bantuan sara hidup atau BSH kepada veteran-veteran ATM yang tidak berpension, khususnya golongan B40. Dan perincian lanjut saya ada kongsikan dalam Astro Awani dan astroawani.com. Dan saya kira itu saja perkongsian saya dari Dewan Rakyat pada ketika ini. Kita kembali ke studio. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih Umar Vati Ramayah atas perkongsian berkaitan dengan cerita dan berita di Dewan Rakyat.